Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan buat pembentangan untuk seminar SAIS 2020 yang bertajuk Persepsi Pelajar Soraf 2 BAL 1023 terhadap pembelajaran dalam talian semasa PKPP 1 tinjauan. Saya Dr. Azlan Syaiful Bahrum dan saya mewakili sahabat saya Dr. Amani Nawi dan Dr. Khairul Ashraf Muhammad Nadir dari FEBU USIM. Seterusnya, untuk abstrak, iaitu kita memfokuskan kepada subjek Soraf 2 BAL 1023 pada semester 2 2019-2020 dan pelajar yang terlibat adalah pelajar tahun 1 Sembaki iaitu Bahasa Arab dan Kesusastraan Islam seramai 45 orang, dan tujuannya adalah untuk kita melihat persepsi pelajar tentang pengalaman suasana pembelajaran subjek ini ketika PKPP. Pendahuluan. Bermula 1 Jun 2020, para pelajar telah menjalani proses pembelajaran dan pengajaran bagi semua subjek, terutama subjek Soraf 2 yang diajar oleh pengkaji secara dalam talian. Ini berlaku akibat penyebaran pandemik COVID-19 pada ketika ini, dan dengan itu pihak universiti telah mengumumkan bahawa pembelajaran atas talian sepanjang musim PKP hinggalah PKPP pada hari ini. Oleh itu, semua kos outline terpaksa diubah dan diadaptasi dengan perkembangan semasa. Pembelajaran dalam talian, yang sekarang kita nak fokus kepada masalah kajian. Pembelajaran dalam talian merupakan satu perkara yang telah diperkenalkan lama, terutama dalam zaman revolusi industri 4.0 ataupun IR 4.0. Istilahnya tidak menghairankan bagi para pelajar kerana mereka digalakkan untuk menggunakan mixed mode dalam pembelajaran. Akan tetapi untuk menggunakannya sebanyak 100% merupakan satu kejutan budaya pada mereka. Pelbagai cabaran dan kekangan yang dihadapi ketika PKPP ini. Kajian ini dijalankan, objektifnya adalah sekadar untuk melihat persepsi pelajar terhadap norma baru pembelajaran Soraf sepanjang musim PKPP, permasalahan dan juga cara mengatasi masalah tersebut. Untuk kajian literatur, saya telah merujuk kepada beberapa kajian literatur yang berkaitan, contohnya Rosni 2009, Azlan et al 2013, Saiful Bahrin 2017, Najmi 2020 dan Rahimi et al 2005. Kebanyakan kajian ini menceritakan tentang pembelajaran bahasa dan masalah yang mereka hadapi apabila berlakunya pembelajaran secara e-learning secara total, kerana pembelajaran bahasa ini kebanyakannya perlu mempelajarinya secara berdepan atau face to face berbanding dengan dalam talian. Tetapi disebabkan pada musim pandemik ini mereka terpaksa menghadapi masalah pengajaran secara total e-learning yang non face to face, yang menyebabkan timbul pelbagai masalah walaupun adanya teknologi dan sebagainya, tetapi kekangan tetap juga terpaksa dihadapi. Untuk dapatan kajian terbahagi kepada 3. Pertama, norma baharu pembelajaran, masalah pembelajaran dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Untuk norma baharu pembelajaran, dapatan kajian yang pertama, seperti mana yang diketahui bahawa pelajar-pelajar terpaksa berdepan dengan pembelajaran Soraf menggunakan MS Teams, Goals dan juga grup WhatsApp. Jadi ini adalah 3 elemen yang sangat penting yang kami gunakan untuk proses pembelajaran subjek Soraf pada sesi akademik A192 yang lalu. Untuk norma baharu ini, pelajar melihatnya dari sudut yang positif kerana ia menjimatkan keuangan mereka dalam kos hidup mereka, kerana mereka duduk di rumah masing-masing, tidak memerlukan kos yang banyak. Jadi mereka dapat menjimatkan duit, dan dari segi pensyarah pula, pensyarah perlu menjadi seorang yang kreatif dan inovatif dalam norma baharu, dalam menyampaikan ilmu melalui sistem e-pembelajaran yang mereka sendiri, kebanyakan mereka tidak familiar dengan perkara tersebut walaupun biasa menggunakannya, tetapi tidaklah 100%. Ini menyebabkan pensyarah perlu menjadi orang yang lebih kreatif dan inovatif dalam pengajaran.
Kemudian masalah pembelajaran yang dihadapi oleh pelajar adalah masalah data ataupun line internet yang tidak sempurna, yang tidak baik, jadi menyebabkan mereka agak sukar untuk berdepan dengan pelajaran kerana kebanyakan pelajar ini datang daripada luar bandar dan menyebabkan masalah internet itu merupakan satu masalah yang besar pada mereka. Yang keduanya adalah masalah persekitaran yang kurang kondusif kerana mereka terpaksa menjalankan tanggungjawab mereka sebagai pelajar, dalam masa sama mereka juga menjalankan tanggungjawab mereka sebagai seorang anak dan seorang abang atau kakak kepada adik-adik mereka. Jadi itu juga mengganggu fokus mereka ke dalam proses pembelajaran. Di samping itu juga mereka terpaksa berdepan dengan alat-alat yang kurang kondusif dalam pembelajaran. Mereka terpaksa menggunakan peranti-peranti yang kurang efektif dan juga mempunyai teknologi yang lama, jadi itu menyebabkan gangguan juga dan akhirnya membawa kepada attitude pelajar itu yang membawa kepada attitude yang negatif. Kebanyakan ada segelintir, bukan semua, segelintir pelajar yang sehingga terkeluar daripada mulut mereka malas untuk belajar dan menyebabkan terjejas markah peperiksaan mereka walaupun telah diberikan fokus yang baik oleh pensyarah, tapi attitude mereka menyebabkan mereka hilang fokus dalam belajar. Dan cara mengatasinya antaranya memanglah pensyarah perlulah berada dalam menjadi seorang yang kreatif dan sentiasa mengambil berat tentang permasalahan pelajar supaya pelajar sentiasa berada dalam keadaan baik dan mereka sentiasa tahu bahawa pensyarah sentiasa mengambil berat tentang mereka, tentang kebajikan mereka, bukan hanya tentang kursus yang mereka ajar tetapi juga tentang kebajikan setiap pelajar itu, kerana setiap pelajar mempunyai masalah yang berbeza-beza. Dan sebagai penutup, sesi pembelajaran kursus ini selama 8 minggu secara atas talian berjalan dengan lancar dengan komitmen dan kerjasama semua pelajar. Seterusnya, pembelajaran secara maya ini juga merupakan pengalaman baru bagi semua warga USIM, terutama FEBU dan secara khususnya kursus Saraf 2 iaitu Morfologi 2 ini. Kerjasama rakan pelajar dan tenaga pengajar juga banyak membantu untuk memahami tajuk yang dipelajari di samping pembelajaran secara kendiri. Itu saja pembentangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.